ni semua orang duduk di rumah, tak bergerak macam mana. Jadi kabarnya lah yang saya dapat, saya kabar, saya tak tahu lagi sebab belum ada keputusan, belum ada pengumuman. Katanya mungkin besok, tak tahulah. Menteri yang wajib pun tak tahulah. Kadang-kadang mereka bercakap bahasa Inggeris pun mungkin Makcik Limah tak faham. Ya, Saudara Azmi, kadang-kadang menteri kita ni bila buat pengumuman bercakap Inggeris, menunjuk hebat sangat. Manalah Makcik Limah, Makcik Kia, Pak Salih dia faham. Jadi kabarnya setelah beliau mengadakan perbincangan secara maya dengan ini tokoh-tokoh besar dan warga kapitalis yang memiliki industri, jadi warga kapitalis ni tidak bersetuju. Dan dikabarkan bahawa Perdana Menteri tunduk atas kehendak pemain-pemain ataupun kapitalis ini. Jadi ini amat mengecewakan. Jadi Pak Ketua Orang Kedah kata, kita nak lockdown. Awak lock lah. Ini masalahnya. Jadi ini betul. Sebab kita melihat pimpinan negara seolah tunduk kepada permintaan pemain-pemain kapitalis ni. Jadi kita nak perkawalan, tapi apa dia kata? Kabarnya bahawa total lockdown tidak lakukan, tetapi kawalan pergerakan PKP ini diperketatkan. Nak ketat mana lagi? Nak ketat macam umur 17 tahun? Atau sekarang ni dah menopause? Tak mahulah saya. Macam mencarut sikit. Geram saya, memang saya nak carut rasanya. Nah, ini keadaannya. Kita minta lockdown supaya pergerakan tidak berlaku. Total, kalau kita dah buat 3 bulan dulu, ataupun tahun dulu, tutup dulu. Dan pastikan rakyat kita ni disiplin macam mana warga di Mongolia. Genghis Khan waktu peraturan menjaga disiplin, dia tak peduli. Kita bukan nak mencari populariti. Bukan masanya sekarang kita mementingkan soal wang ringgit. Bukan masanya dunia sedang menghadapi ekonomi yang menggudung, mengelongsor satu dunia. Jadi kenapa kita pula nak terkapai-kapai, nak tunjuk hebat mana lagi kita ni? Negeri yang kecil, yang rakyat tak begitu ramai ni, tak berani kita mengadakan total lockdown untuk menyelamatkan nyawa rakyat dan keselamatan rakyat. Yang penting sekarang ini adalah keselamatan rakyat. Ini not tokoh-tokoh besar. Ini bukannya kapitalis-kapitalis yang dipentingkan. Dan bukan lama, tempoh 21 hari. Yang kita minta tapi tidak terlaksana, mesti diperketatkan. Carilah, ketatlah umur 16 tahun. Geram tu saya. Nah, sebab itu saya melihat apa yang dia lontarkan oleh Yang Muhammad dan Presiden UMNO, dia juga turut UMNO merasai kebimbangan yang amat sangat terhadap untung nasib rakyat. Apabila perintah kawalan pergerakan 3.0 ini dilaksanakan. Cuma yang saya nak ucap terima kasih Saudara Yang Muhammad Dato' Samsun Anwar Nasrallah. Ini pemimpin daripada UMNO yang berjiwa rakyat. Apabila beliau mengumumkan bahawa kesan daripada PKP 3.0 ini, maka tiada pemotongan elektrik sehingga 30 Jun 2021. Artinya sehingga bulan Julai lagi ada kelegaan pada rakyat supaya api tetap ada bekalan elektrik ke rumah walaupun tak bayar bilnya. Ini pemimpin yang berjiwa rakyat. Ini pemimpin yang memahami derita rakyat. Bukan pemimpin yang memahami kehendak kapitalis. Bukan pemimpin yang melihat kepentingan tokoh-tokoh besar. Rakyat yang kita minta. Sebab itu Datuk Zaid Hamidi mengatakan bahawa beliau seram, takut melihat perkembangan sekarang ini. Sebab itu beliau menuntut. Dia minta 8 perkara itu. Pertama adalah PKP penuh minimum. Ini dia minta supaya diadakan 21 hari. Sebagaimana dilakukan di Hong Kong, di Vietnam, di Singapura. Kenapa kita tak nak ikut? Benda yang baik. Yang dalam tempoh ini jangan kita soalkan sangat soal ekonomi. Bercakap soal ekonomi sangat. Tapi apa dah jadi? Dah berapa lama dah? Dah 2 tahun. Rakyat susah lagi. Kemudian kita minta, kata Dr. Zahid, supaya moratorium ini secara pukar. Dalam tempoh PKP 3.0 ni diberi 6 bulan. Bukan tak nak bayar, tak ada duit. Ni Menteri Kewangan, Governor Bank Negara faham tak? Do you really understand? People don't have the money. Kalau anda tidak mengarahkan bank untuk melaksanakan moratorium ini, maka rakyat semua, barangan mereka, kenderaan mereka akan ditarik. Rumah-rumah mereka akan dilelong. Jadi
Ini pemikiran apa yang ada dalam fikiran anda? Memanglah anda berada di anjung kuasa. Anda berada di tempat yang tinggi, yang empuk, yang dapat wang setiap hari. Setiap bulan anda menghitung laba. Rakyat menghitung derita. Rakyat menghirup air mata saban hari. Dan sekarang ini diburu ketakutan. Pendapatan dah tak ada. Dah lockdown. Peniaga-peniaga kecil khususnya. Yang mana ada kerja tu okeylah. Yang mana bekerja dengan kerajaan tu okey. Tapi bagaimana pemain-pemain kecil? Ini perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mungkin mereka boleh membuka perniagaan. Dalam PKP ini, dalam tempoh ini, maka fikirkanlah untuk diberi moratorium supaya rakyat dapat kelegaan, menarik nafas lega. Jadi sebab itu Datuk Zahid menuntut sekali lagi, UMNO menuntut supaya diberi moratorium pukal. Kemudian ditambahlah bantuan prihatin rakyat. Hendaklah disegerakan. Jangan main cakap saja. Bantuan keprihatinan. Kononlah tak kisahlah. Tak mau ikut secara Datuk Seri Najib cat risking, tak mau ikut kita BRIM, tak mau ikut basah. Okeylah, apa saja kau sebut, apa saja. Asalkan ada bantuan untuk rakyat. Ini tidak terlaksana sehingga saat ini. Dan hendaklah diberi dengan secara menyeluruh. Agensi-agensi yang dilantik untuk menyalurkan bantuan ini. Nah sekarang, ini critical situation. Melihat 2 hari berturut-turut, 6,000 lebih. Suasana situasi yang cukup kritikal. Dan saya melihat bahawa Tengku Zafrul menyatakan 150,000 komputer itu akan sampai pada pelajar. Adakah cukup? Parlimen dah meluluhkan itu 150,000. Kalaulah minta tambahan untuk tambah lagi. Setiap pelajar-pelajar yang tak boleh pergi sekolah. Sekarang ni okey, belajar daripada rumah. Pendidikan dari rumah, PDR. Okey, laksanakan. Tak ada masalah. Tapi sejauh mana ia sampai? Sebab itu, UMNO menuntut supaya komputer riba 150,000 itu dipercepatkan dan ditambah unitnya. Kemudian, mesti diperhebatkan program imunisasi kebangsaan. Saya menjadi timbul tanda tanya. Bila saya tengok apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim 2 malam lepas, jawapan daripada Khairi Jamaluddin semalam, saya jadi bingung. Kita kefahaman rakyat, beliau meminta peringkat awal Januari dulu, November dulu, iaitu 3 bilion peruntukan untuk imunisasi vaksin. Okey? Saya ingat dan saya yakin seluruh rakyat merasakan bahawa mereka akan diberi suntikan percuma. Kemudian diminta tambahan lagi 2 bilion. Tak ada rakyat bising. Cuma yang bising sikit itu bila tabung kumpulan wang amanah mau diambil. Kononnya untuk vaksin. Cuma rakyat kata tak cukup lagi ke? Pun tak bising. Tidak mereka meledakkan amanah. No, sebab kita tahu kepentingan. Tetapi bila sekarang ini ada persoalan bahawa vaksin ini kena beli. Negeri-negeri kena beli. Macam mana ni? Apakah individu, orang-orang tertentu saja yang dapat suntikan percuma? Kita ingatkan vaksin seluruh rakyat. Bila rakyat semua ada vaksin, maka semua ketahanan bodinya, maka virus corona ini tidak boleh berkembang biak. Dan waktu itu kita adakan lockdown. Sekarang ni apa berlaku? Neither there or here. Tidak ada kiri, tidak ada kanan. Ini menteri sains macam mana ni? Janji macam mana? Rakyat menuntut sekarang ni bahawa vaksin ini percuma ke atau kena bayar. Sebab dia masih berbalah dengan Datuk Anwar Ibrahim. Datuk Anwar Ibrahim kata nak beli vaksin ni daripada luar. Oh, dia kata mesti melalui kampra, bantai kawan lah. Saya tak ambil kisah benda tu. Tetapi persoalannya, apakah vaksin ini perlu dibeli? Apakah ini diperlukan untuk syarikat-syarikat besar yang memiliki ribuan pekerja mereka? Sepatutnya inilah masanya mereka menyediakan peruntukan kewangan untuk memberi suntikan vaksin kepada pekerja mereka yang datang dari luar negeri. This is the most important. Tapi rakyat di Malaysia ini hendaklah diperjelaskan suntikan percuma. Dos 1, dos 2 dan sebagainya. Dan suntikan ini selamat. Dan
hendaklah juga dinyatakan jika berlaku sebarang kesan sampingan bahawa pihak kerajaan bertanggungjawab. Barulah rakyat ada keyakinan. Ini sekejap ya, sekejap tidak. Bila dapat berita berlaku kematian, bila ada kesan sampingan, saya terima satu kiriman daripada sahabat saya, Datuk Azmi Hamidin. Beliau memperlihatkan gambarnya selepas dicucuk, disuntik, mata dia nampak macam belah kanan apa. Dan apakah ada jaminan pihak kerajaan bagi mereka yang terkesan? Nah, ini juga hendaklah diberitahu secara tuntas. Ya. Kemudian kita minta ini